perempuan nak cantik because dia nak look presentable, and also as I can see, it's like lelaki suka perempuan yang cantik. That's why dia nak sentiasa nampak cantik. Sebab perempuan ni tak boleh dipisah lah. Semua orang nak cantik, nak lawa kan. Cuma orang kata cara kita menjaga tu. Jadi pada Angki tak payahlah kita berhabis-habis duit pergi salon sana sini. Kadang-kadang benda tu jarang lah yang betul-betul berkesan. Baik kita amalkan petua. Sebenarnya petua ni lebih bagus daripada make-up. Sebab cantik tu subjektif. Semua orang nak cantik. Cantik untuk diri sendiri, cantik untuk keluarga, cantik untuk suami. Memang dah berkahwin tu memang khas untuk suami lah supaya dia tak pandang yang lain. Saya lebih suka guna produk-produk yang biasa yang sesuai dengan saya. Macam ada satu jenama tu daripada mula dia keluar sampai sekarang. Saya pakai je. Sabun dia, krim malam, krim siang dia, tu je. Kita jaga sendirilah, kita tak perlulah nak berhabis wang untuk beli produk-produk yang tu. Sebab apa? Bagi saya pula tak semua produk tu sesuai dengan kita. Jadi pada saya pula, saya ni ada rasa bimbang. Bila kita beli yang produk-produk tu tak tentu, mungkin kita akan mungkin kita akan jadi lebih teruk kan, jadi daripada yang sedia ada. So bagi saya, bila saya rasa selesa dengan keadaan sekarang, dengan penjagaan sekarang yang ada ni, saya teruskan. Seharusnya kita harus pergi ke tempat yang berlesen, which is itu untuk menjamin kita dari segi keselamatan, dari segi menjamin teknologi yang canggih yang diorang provide. Jadi tempat yang mahal ini atau yang bertauliah ini, dia menjamin kita dari segi aspek keselamatan dan juga aspek kecantikan yang menjaminkan untuk kita. Wow, itu dia. Berkenaan dengan alasan-alasan kenapa kita perlu jadi cantik. Salah satunya tak nak lelaki kita melihat perempuan lain. Satu lagi, dia hanya selesa menggunakan produk-produk yang mungkin sesuai dengan wajahnya. Dan juga banyaklah sebenarnya kan alasan-alasan untuk kita kekal cantik ni. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kita mencari jalan yang sebaiknya untuk kita mencantikkan wajah kita ni. Betul. Dan seperti yang Fatin katakan di awal tadi, lain orang ada lain persepsi ataupun definisi kecantikan ataupun cantik ini. Apa yang penting, kita harus lakukannya dengan cara yang selamat dan dilakukan oleh pakar yang bertauliah. Jadi di studio hari ini kita ada seorang pakar yang bertauliah. Kita bersama dengan Dr. Siti Muyassarah Rusli selaku pakar bedah plastik ataupun reconstructive surgery dari Hospital Pakar KPJ Rawang. Terima kasih doktor bersama dengan kami hari ini. Doktor pun cantik. Ya, sangat cantik. Okey, dan juga kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Hayati Ibrahim selaku pensyarah kanan program psikologi klinikal dan kesihatan tingkah laku Fakulti Sains Kesihatan UKM. Prof sihat? Alhamdulillah. Sebab tenang je Prof ya. Memang tenang lah orangnya. Tadi Prof kata tak, saya garang sikit. Tapi hari ni Prof tak garang. Lembut lah. Lembut. Okey. Baik, kita nak mulakan perbincangan kita bersama dengan mungkin Dr. Muyah dahulu. Doktor, bila kita dengarkan pandangan orang ramai tadi, ramai berkata pergi kepada mereka yang berlesen, yang bertauliah, pakar dan sebagainya. Tapi saya rasa masalahnya di sini, ramai yang mungkin keliru dengan terma beautician, esthetician ataupun doktor aesthetics. Ya, mungkin doktor boleh mulakan perbincangan dengan memberikan kita apakah maksud sebenarnya. Okay. So, saya agree dengan apa Sujita tadi. Ramai orang awam keliru antara terma-terma ini. Dan rawatan kecantikan bukan semestinya daripada doktor sahaja, kerana ia melibatkan beberapa jenis, bergantung kepada sama ada ialah invasif, sama ada ialah bukan invasif ataupun minima invasif. Jadi ialah satu industri, kecantikan ini adalah satu industri, and banyak dia punya role player daripada beautician kepada doktor estetik sehingga kepada doktor pakar estetik. Jadi bila kita hendak mendapatkan sesuatu rawatan kecantikan, kita perlu tahu siapa patut buat yang mana satu. So yang mana satu jenis rawatan ni bergantung kepada apa. Usually ia bergantung kepada tahap invasif sesuatu rawatan itu. Yang mana ada rawatan kecantikan yang bukan invasif, yang selalu kita pergi macam facial, spa, itu adalah dilakukan oleh beautician dan mereka adalah dilatih untuk melakukan rawatan tersebut. Dan juga tiada risiko yang kita kata tinggilah mengenai rawatan yang jenis ini.
Dan bila kita pergi ke satu level iaitu kepada invasif, ia boleh dikategorikan sebagai minimal invasif ataupun invasif, contohnya secara pembedahan. Dan apa-apa jenis rawatan kecantikan secara invasif hanya dibenarkan dilakukan oleh doktor. Dan bukan semua doktor boleh melakukan rawatan ini. Mereka adalah terdiri daripada doktor-doktor yang train di dalam bidang estetik ini, dan among doktor yang train dalam bidang estetik juga ada level-level dia. Tak semua doktor adalah doktor estetik ialah doktor pakar, tak semua. Dan tak semua doktor estetik boleh buat rawatan kecantikan yang sangat invasif seperti yang mana doktor pakar bedah boleh buat. Faham. Baik, dan melalui penjelasan Dr. Mulyani, kita kena kenal pasti dahulu peranan setiap daripada ahli ataupun di dalam industri kecantikan tu. Tapi saya nak tanya kepada Prof. Nurhayati kan, kalau kita bercakap mengenai kecantikan ni, bukan nak cakap perempuan sahaja sekarang ni Prof, lelaki pun juga. Kecantikan ni dia tak pernah habis. Dan bila dah lagi cantik tu, dia nak lagi cantik, dia nak lagi cantik. Dan mulalah ada sifat ataupun keinginan untuk mencuba sesuatu walaupun ia berisiko. Tapi bagaimana kita melihat obsesi ini untuk mereka yang nak cantik ni Prof? Sebab kalau kita kata sebut cantik, macam Fatin cakap tadi lah ya, cantik ni semua nak cantik, lelaki nak cantik, wanita pun nak cantik. Dan benda ni adalah satu yang normal. Sifat semula jadi manusia nak cantik. Tapi macam mana kita persepsikan cantik itu sendiri, ya? Jadi kalau berbalik kepada soalan tadi, faktor kenapa orang nak cantik? Sebab saya pun nak cantik dan saya pun dikelilingi oleh wanita-wanita yang cantik kat sini, dan saya pun rasa macam nak cantik macam diorang juga kan. Jadi faktor yang pertama mungkin faktor dalaman. Kita rasa dengan cantik tu kita akan jadi lebih confident. Ataupun kita nak kurangkan perasaan rendah diri yang mungkin ada pada diri kita, maka kita persepsi bahawa bila kita cantik mungkin akan kita self esteem kita akan lagi meningkat. Ataupun juga disebabkan oleh satisfaction, kepuasan diri. Bila cantik tu kita rasa macam puas. Bila kita berjalan, orang nampak kita, orang pandang kita, so kita rasa macam puas. Itu lebih kepada dalaman kita. Tetapi juga ada juga faktor-faktor luaran, ya. Faktor luaran misalnya kita nak orang nampak kita cantik, kita nak, ataupun tadi macam ada puan tu cakap kerana nak impress supaya suami tak cari lain. Boleh terimalah alasan tu Prof. Boleh terima. Sebab itu adalah faktor luaran. Ataupun lagi mungkin social media yang terlalu memomokkan cantik itu adalah bentuk fizikal. Fizikal, maka kalau fizikal tu cantik, maka cantiklah. Padahal sebenarnya cantik itu sangat luas. Sangat luas. Dia bukan bergantung pada physical appearance sahaja. Ya, bukan rupa paras. Tapi kita kena tengok juga tingkah laku, pembawaan diri kita, personality kita. Maka itu yang menampakkan cantik kita secara menyeluruh. Jadi faktor dalaman, faktor luaran. Tetapi kita kena ingat juga ada orang, individu yang memang ada satu disorder. Ini menarik Prof. Ya, dia dipanggil body dysmorphic disorder. Jadi memang dia selalu macam bimbang, selalu rasa bahawa dia ni tak cantik. Dia selalu rasa ada defect, ada kekurangan pada diri dia. Walaupun hidung dah mancung, rasa macam ada benda yang tak betul lagi. Kalaupun bibir dah cantik, bibir nipis dah cantik, nak tebalkan sebab dia ada nampak ada kekurangan. Jadi ini dah jadi disorder sebenarnya. Jadi inilah mungkin faktor-faktor yang membawa kepada kenapa orang nak cantik. Baik. Faham. Cukup jelas apa yang dikongsikan oleh Prof. Tapi bukan di sini kami nak katakan yang kalau anda inginkan cantik, anda ingin mendapatkan rawatan, itu salah. Tidak. Sebab lain orang, lain cara mereka mendapatkan orang kata confidence itu. Sebab kalau seseorang itu mendapatkan rawatan, rasa lebih confident, why not? Kan? Jadi nak tanya kepada doktor, seperti yang saya katakan, tak salah kalau nak dapat rawatan, tetapi harus kita dapatkan daripada seorang yang bertauliah. Tapi apakah risikonya sekiranya mereka mendapatkan daripada mereka yang tidak berlesen dan tidak bertauliah ini? Apabila kita bercakap mengenai pihak yang bertauliah,
Ini bermaksud pihak itu bukan sahaja telah menimba ilmu, berpengalaman dalam sesuatu bidang, tetapi juga pihak itu perlu melalui satu proses yang mana ia adalah diakreditasi oleh badan-badan yang meregulisasi bidang ini ataupun profession ini. So contohnya di Malaysia ada badan yang berkaitan ialah Malaysian Medical Council, National Specialist Register dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. So apabila seorang itu pihak bertauliah, sebagai add-on dengan pembelajaran, pengalaman, dia kena go through this badan-badan profesional untuk mengisahkan bahawa pihak yang bertauliah ini telah mempunyai pengalaman dan ilmu yang cukup untuk memberikan rawatan ini kepada orang awam. Maksud saya, sesiapa sahaja boleh belajar di mana-mana di seluruh dunia dan mengatakan beliau adalah mempunyai sijil itu dan sijil ini, tetapi ini tidak bermakna bahawa mereka boleh menawarkan servis-servis yang sepatutnya diregulasi ini kepada orang awam. Jadi apabila kita kata bertauliah, bukan sahaja profesional, bukan sahaja individu, tetapi juga tempat dan juga jenis rawatan. Jadi tiga ini bila bertauliah, dia akan ada satu piawai standard yang mana ada orang pantau, ada pihak pantau dan ada protokol dan prosedur yang perlu dipatuhi untuk memberikan rawatan ini. Dan ini, kenapa ini ada? Ialah untuk keselamatan lah terutamanya. Dan segala jenis rawatan kecantikan ni, terutama yang invasif ni, ada mengandungi risiko yang tersendiri. Jadi apabila sesuatu rawatan kecantikan ini dilakukan oleh yang bertauliah, ia dilakukan di dalam keadaan yang terkawal untuk meminimalkan risiko yang ada. Dia berbeza dengan risiko apabila seseorang itu mendapatkan di seorang dan tempat yang tidak bertauliah. Tiada badan-badan ataupun pihak yang memantau sama ada orang itu cukup credibility ataupun tidak, sama ada tempat itu mematuhi piawai ataupun tidak, sama ada rawatan itu adalah rawatan yang dibenarkan di dalam dunia perubatan kecantikan atau tidak. Baik, faham. Maksudnya kalau atas apa-apa yang berlaku itu adalah atas risiko sendiri, kan? Atas risiko sendiri. Itu sangat membahayakan. Okey, kita nak dengar banyak lagi sebenarnya perkongsian berkenaan dengan topik kita, tapi kita ada satu laporan berkenaan dengan kronologi Demi Nak Cantik. Apa kata kita saksikan? Wanita lumrah untuk sentiasa kelihatan cantik tidak dapat dinafikan. Kerana obses dengan kecantikan, ramai yang sanggup melakukan apa sahaja sehingga membahayakan nyawa. Pandangan masyarakat pada kecantikan terlalu tinggi sehingga kegairahan untuk kelihatan cantik menyebabkan ramai yang sanggup berhabis duit untuk mengubah rupa mereka. Pada zaman moden ini, lebih 50% wanita di Malaysia telah mendapatkan khidmat pembedahan kecantikan. Isu yang melibatkan industri kosmetik ini agak kritikal kerana permintaan daripada pengguna sendiri adalah tinggi kerana mereka terpedaya dengan pelbagai tawaran indah daripada industri berkenaan yang tidak berlesen. Tular di media sosial baru-baru ini, seorang wanita berhasrat untuk membesarkan payudara bertukar menjadi tragedi. Mangsa tersebut dilaporkan meninggal dunia selepas 4 hari menjalani pembedahan pembesaran payudara. Pembedahan tersebut dipercayai dilakukan pakar kecantikan tidak bertauliah di sebuah pusat kecantikan. Benar keyakinan diri seseorang individu itu akan menjadi lebih tinggi apabila kelihatan cantik. Namun, mata yang memandang akan selalu tenggelam kerana kecantikan akan membunuh mereka yang terpesona. Adakah pengorbanan itu berbaloi sehingga ia memakan diri sendiri?
Wow, itu dia antara laporan yang disediakan oleh Lisa berkenaan dengan topik kita hari ini. Nampak macam sedikit ada mewujudkan ketakutan juga untuk kita kan, walaupun kita dalam bersederhana saja, tapi keinginan kita tu kadang-kadang kita tak boleh nak menidakkan untuk kita jadi lebih cantik. Baik, kita ada soalan daripada penonton ya. Segi awak nak bacakan saya? Mungkin awak boleh bacakan. Boleh. Ini daripada Emma Green. Hai Emma. Assalamualaikum doktor. Ini untuk Dr. Muya lah. Saya nak bertanya, payudara saya asal saiz besar tak ikut saiz badan. Keadaannya seandainya kalau saya nak buat pembedahan untuk kecilkan, boleh ke? Sebab pinggang dan tulang belakang saya nampak bengkok. Adakah itu salah satu penyebab juga? Mungkin doktor boleh jawab soalan daripada Emma ni? Okey, Emma, thank you for your terima kasih dengan soalan. Okey, tapi saya nak tekankan satu benda Fatin. Sebarang konsultasi perubatan tak sepatutnya ditanya di social media ataupun semasa talk show begini, kerana untuk mendiagnose sesuatu keadaan ataupun untuk mencadangkan rawatan, doktor tu kena perlu tanya lebih lanjut mengenai history, sejarah perubatan dan perlu lihat, perlu rasa dan sebagainya bagi untuk mencadangkan sama ada rawatan itu sesuai atau tidak. Apa yang saya boleh cadangkan kepada Emma, jika ada masalah begini, jumpa dengan doktor pakar yang bersesuaian. Contohnya kalau masalah payudara yang besar, untuk kecilkan jumpa dengan pakar bedah plastik untuk mendapatkan pendapat dan konsultasi yang berpatutan. Dan mengenai yang sakit belakang semua tu, mungkin juga boleh perlu jumpa dengan doktor pakar ortopedik, spine surgeon contohnya. Dan setelah mendapatkan konsultasi dan pemeriksaan, baru doktor akan beritahu apa rawatan yang sesuai. Sama ada ia sesuai dari segi, bukan sahaja dari segi perubatan, tetapi sesuai mengikut individu masing-masing. Sama ada dia ada penyakit lain, adakah ia berisiko tinggi, berisiko rendah dan sebagainya. Okey. Wow. Dan doktor, mungkin saya perlu tambah dan bertanya kepada doktor, ramai di media sosial yang juga menyuarakan pandangan mereka, bagaimana mereka rasa lebih yakin setelah melakukan prosedur, dan ada juga yang memberikan fokus pada body positivity, tak payahlah buat apa-apa prosedur dan sebagainya. Tetapi kita sebagai pengguna media sosial senang sahaja untuk kita jadi mereka yang cepat terpengaruh betul, terpengaruh dengan apa yang dikongsikan. Jadi macam mana kalau kita lihat di media sosial ada promo, whitening promo, package kan, ada keinginan tu kan, mereka yang nak rasa kulit mereka putih dan sebagainya. Bagaimana untuk mereka tahu ini patut aku elakkan ataupun ini boleh percaya ni. Mengenai kalau dia bagi ubat ataupun apa-apa jenis rawatan yang invasif, kita perlu tahu bahawa kita tahu invasif hanya perlu daripada doktor, dan doktor selalunya tidak akan buat promo yang murah, semasa-masa dan sebagainya. Jaranglah. Kerana kita ada limit dalam advertising dan sebagainya. Dan benda yang contribute dengan promotion ini ialah the demand. Demand. So, bila ada demand adalah supply. Dan bila ada demand, apa faktor yang contribute kepada demand ni? Dan kita berbalik kepada social media. Saya tak nafikan bahawa social media juga memainkan peranan dalam derby nak cantik ni. Dan banyak influencer ataupun artis yang kita kenal, despite membuat rawatan kecantikan yang betul ataupun memakai filler ataupun makeup artist, they have a full back professional yang untuk mencantikkan diri mereka, tetapi dia downplay dari segi bahagian itu. Dan ini telah meletakkan satu beauty standard yang tidak berapa realistik bagi orang-orang normal. Kepercayaan kan. So bagi saya, kalau dalam pihak influencer sendiri lebih terbuka dengan lebih honest dengan apa yang mereka buat, dan dia akan setkan ekspektasi yang lebih realistik bagi orang-orang biasa, dan dia tak adalah terpengaruh dengan nak putih sebab nak jadi macam ni, dan
lebih berkecenderungan untuk memilih benda yang salah. Itu antara ilmu yang betul kita ada lah kan untuk kita menilai sesuatu yang kita lihat. Okey, kita nak berbalik kepada Prof. Prof, mungkin juga kita dah tanya berkenaan dengan tadi kenapa agaknya obsesi untuk mereka untuk jadi lebih cantik. Tapi sekiranya ada implikasi ataupun kata selepas mereka melakukan sesuatu untuk kecantikan, ada implikasinya. Bagaimana untuk dari segi emosi mereka ini untuk kita bantu? Walaupun dah orang kata dah terlanjur untuk melakukan sesuatu tu, tapi nak cantik dah tak cantik pun, tapi sakit yang dapat, Prof. Betul. Dah tak cantik. Okey. Kalau kita lihat dari segi psikologi sudah pastilah bila kita dah buat and then akhirnya outcome-nya tak sama seperti apa yang kita nak ataupun makin teruk. Jadi apa yang berlaku yang pertama adalah mesti akan timbul penyesalan yang amat sangat. Bila dah timbul penyesalan, kita risau dia akan timbul emosi negatif yang lain. Contohnya dia start dengan penyesalan. Lepas tu dia akan timbul perasaan malu. Bila malu itu makin bertambah, maka kita tak nak jumpa dengan orang kan. Kita rasa tak nak jumpa dengan orang, kita tak nak orang tengok rupa kita. Lepas tu bila dah ada, dia akan timbul tekanan yang makin lama makin parah yang akhirnya boleh membawa kepada kemurungan. So bila dah start murung, you tak nak jumpa dengan orang langsung, you tak nak buat aktiviti yang you dah pernah buat sebelum ni, you cuba mengelakkan diri, you avoid daripada semua aktiviti. And then yang kita paling takut adalah akan timbulnya perasaan untuk bunuh diri. Sebab kalau kita tengok, saya pernah terbacalah artikel di di China, ada seorang blogger wanita, dia orang yang ceria, orang yang sangat ceria kalau dalam dia punya ni. Tetapi dia tak puas hati dengan apa yang dah ada, and then dia buat pembedahan. And then benda tu tak berlaku seperti yang sepatutnya, maka dia lakukan lagi pembedahan susulan, tapi tidak dapat apa yang dia kehendaki juga. Ini yang kita kata kadang-kadang kita panggil beauty sick. Beauty sick. Dah sakit. Maksudnya masalah psikologi yang kita dah terlalu bimbang dengan appearance kita. Kita terlalu bimbang dengan rupa paras kita yang mengganggu sampai mengganggu emosi kita. Jadi, apa yang berlaku pada individu tersebut, akhirnya dia cuba bunuh diri. Dia cuba bunuh diri kali pertama tak berjaya. Tetapi kali kedua berjaya. Complete suicide. Jadi maksudnya benda ni sebenarnya memberi kesan yang sangat-sangat besar sebenarnya kalau tidak ditangani. Jangka panjang kalau tidak ditangani dengan betul. Jadi kalau kita sebagai individu yang berada di sekeliling orang-orang yang berhadapan dengan ini, kita kena bagi support yang kuat. Sebabnya kita tahu semua orang melakukan mistake. Semua orang lakukan kesilapan. Jadi mungkin ini adalah kesilapan yang tidak tersengaja ataupun tidak berfikir panjang untuk melakukannya. Tapi kita ada cara-cara yang kita boleh bantu untuk build up dia punya confidence balik, untuk dia rasa bahawa diri dia masih berguna. Kita tak nak sampai satu tahap dia jadi rendah diri yang sangat-sangat, self-esteem dia turun. So, membawa kepada implikasi yang lebih teruk lagi. Tapi Prof, ini setelah mereka, hari ini saya banyak setelah mereka melakukan prosedur. Tapi apa yang boleh kita lakukan sebelum prosedur itu dilakukan, dan kalau tak salah, okeylah. Kalau yang dah salah, memanglah mereka menyesal dan sebagainya. Sebab kita selalu dengar beauty has to come from within. Daripada dalam, awak kena rasa cantik, akan rasa yakin. Mungkin tidak semua orang akan rasa matang sewaktu mereka 20 tahun, 30 tahun, ataupun ada yang sehingga 60 tahun pun tak rasa confident ataupun cantik. Tapi ada juga yang dah cantik, tapi mereka lakukannya sebab, husband saya akan rasa saya lagi cantik, kawan-kawan saya akan rasa saya lagi cantik, kan, dapat compliment, orang puji, cantik dia dah kurus dah, macam mana, kan, dan sebagainya. Tapi apa yang Prof boleh sampaikan kepada mereka ya, supaya mereka betul-betul rasa yakin dan cantik? Okey. Sebab betul lah, cantik ni sebenarnya daripada dalam.
dia daripada hati kita, bukan daripada luaran. Kalau cantik bagi saya, Fatin cantik. Mungkin orang lain kata, oh mungkin cantik tu dalam konteks Sugita lagi cantik. Kan? Jadi dia sangat-sangat subjektif. Kan? Jadi untuk kita rasa cantik itu bukan, dan saya selalu kata, kena tukar persepsi cantik itu sendiri. Jangan anggap cantik itu dari segi luaran semata-mata. Jadi daripada, sebab kita tak nak kan bila masa dari sekolah lagi, kita dikatakan okey, bila you hidung mancung maka cantiklah you. Kalau bibir you tebal cantiklah you. Kulit you putih maka cantiklah you. Lagi apa? Kena ramping, kena kurus maka cantiklah. Kan? Tapi itulah biasa orang cakap these beauty standards, bahasa Inggeris kan. These beauty standards are set by the society. Kan? Beauty is in the eyes of the beholder. Kan? Jadi kalau itu persepsi daripada awal, memang susah kita nak ni. Jadi kita kena belajar, ajar pada anak-anak kita, jangan bandingkan kita dengan orang lain. Sebab kalau even kajian pun, kalau kita suruh bandingkan pasal kecantikan tu, dia akan bandingkan dengan model. Dia akan bandingkan dengan artis. So, memang kalau you banding dengan model, you banding dengan artis, memang kita sampai bila pun tak cantik. Sebab profession mereka pun betul. lain. Ya. Kan? Sebab keyakinan diri itu bukan datang daripada bila you cantik maka you yakin. Tapi sebab you ada ilmu tentang sesuatu, you ada skill tentang sesuatu, maka you akan nampak cantik, kan? Cara the way you bercakap nampak cantik, cara you berjalan nampak cantik, pakaian yang you pakai. Jadi tidak bergantung kepada itu. Jadi perkara ini kita kena persepsi tu jangan kita tanamkan pada semua individu bahawa cantik itu adalah physical appearance. Betul. Ya, saya setuju sangat. Kadang-kadang kita jadi cantik ni sebab atas dasar pekerjaan. Dekat luar kerja kita pun sama je doktor, kan, lebih selesa, dan itu sebenarnya apa yang perlu kita lihat daripada mata kita sendiri, kecantikan untuk apa yang kita ada. Okey, Dr. Muya, mungkin di hujung perbincangan kita ni sekejap je rasa. Mungkin boleh juga doktor kongsikan nasihat untuk mereka kita semua nak jadi cantik. Tetapi implikasi kalau kita pergi cari jalan yang salah ataupun nak murah untuk jadi cantik, kesan jangka panjangnya doktor, mungkin mereka tak tahu. Nasihat daripada doktor sendiri. Nasihat saya untuk rawatan yang tidak bertauliah ini, kesan jangka panjangnya selalunya adalah yang tidak boleh di reverse kembali. Tak boleh dirawat. Tak boleh dirawat. Saya bagi contoh macam tadi Fatin ada bercakap mengenai paper surat khabar mengenai suntikan payudara serendah 999. Saya menerima banyak kes-kes begini di klinik saya. Dan apabila ingin merawat mereka, saya perlu setkan dalam minda mereka bahawa rawatan ini tidak akan boleh mengembalikan bentuk asal. Alamak. Dan ia adalah lebih kepada damage control surgery, yang mana kalau untuk perubatan dia seperti juga pembedahan untuk pesakit kanser yang mana kita perlu membuang payudara itu. Dan ini disebabkan benda itu irreversible. Dan suntikan itu sendiri mengandungi risiko seperti breast cancer, the increase the risk of the breast cancer. Dia berlainan jika mereka pergi ke yang pakar yang bertauliah untuk tujuan yang sama, yang mana dalam dunia perubatan tujuan pembesaran payudara itu ada metod dia sendiri yang boleh di-revise dan dibaiki secara perubatan. Ya. Dan kesan jangka panjang, walaupun ia adalah satu daripada perubatan, ia juga ada kesan jangka panjang. Dan that's why it's penting untuk dapatkan konsultasi, dapatkan pendapat dan kemudian fikir balik dan sebelum membuat keputusan yang impulsif. Kerana setiap rawatan itu ada risikonya. Cuma bezanya antara rawatan yang tidak bertauliah dengan rawatan yang bertauliah ialah risiko versus manfaat. Jadi kalau satu kaedah rawatan itu risiko dia dan mudarat dia lebih daripada manfaat, dalam dunia perubatan tidak akan offer jenis rawatan itu. Sebab itu mereka tidak akan dapat
jenis perubatan suntikan fillers rendah 999 di klinik ataupun hospital. Betul. Dan semoga apa yang dikongsikan doktor dan Prof meningkatkan lagi kesedaran, sebab kadang-kadang kita tahu tetapi kita perlukan peringatan itu. Dan doktor, tadi doktor ada berkata bahawa prosedur ini boleh meningkatkan breast cancer, risiko breast cancer, dan Oktober adalah Pink October. Mungkin doktor ada sesuatu untuk dikongsikan? Saya ingin kongsikan pesanan daripada Elmi. Pada bulan Oktober, Hospital KPJ Rawang akan mengadakan Pink Run untuk memberikan lebih banyak awareness mengenai kanser payudara dan juga rawatan selepas kanser payudara, rawatan rekonstruktif dan sebagainya. So kalau nak tahu lebih lanjut lagi, boleh pergi ke KPJ Rawang punya social media. Untuk kita kata semarakkan lagi kesedaran ini. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Dr. Muya dan juga Profesor Nurhayati atas perkongsian berkenaan dengan topik kita. Sempat lagi untuk saya nak kongsikan satu komen daripada penonton kita. Ini pada Thursday. Atuk baru siap masak nak bagi nenek makan tengah hari. Dulu nenek lawa. Atuk pun terpikat, tak payah nak make up apa. Yang Allah anugerah pun dah cukup cantik dan terbaik untuk kita. Masya Allah, Atuk. Saya suka Atuk ni. Mesti pun dia komen, Selasa dia komen, hari ini pun dia komen. Terima kasih banyak-banyak. Thursday. Dan anda di rumah, jangan ke mana-mana. Selepas ni kami ada 2 orang tetamu yang cukup menarik. Janji menarik. Ya, selepas ini istimewanya.